Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya akan membincangkan tentang episod yang menunjukkan kepada kita semua macam mana Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo boleh mengetahui identiti sebenar Konen Edogawa adalah Shinichi Kudo dan apakah yang dilakukan oleh mereka setelah mengetahui rahsia Konen Edogawa adalah Shinichi Kudo tersebut. Tapi sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, pada mereka yang belum lagi menekan butang subscribe di bawah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan kepada mereka yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Untuk membincangkan topik kita pada hari ini, kita mestilah merujuk dalam satu episod dalam anime series Detektif Conan, iaitu episod yang ke-43 yang bertajuk The Conan Edogawa Kidnapping Case. Yang mana dalam episod yang ke-43 ini, pada permulaan episod tersebut, kita dapat tengok Ran Maury telah pun bertanyakan kepada Conan Edogawa, adakah Conan Edogawa langsung tidak rindu dengan ibu bapa dia yang berada di luar negara, sedangkan sudah beberapa lama ibu dia meninggalkan dia di Jepun bersama-sama dengan Ran Maury dan Kogoro Maury. Kemudiannya, Conan Edogawa mengatakan bahawa not at all. Dia tak langsung merindui kedua-dua ibu dan ayahnya walaupun dia duduk berasingan dengan ibu dan ayahnya. Kemudian Kogoro Maury yang mendengarkan kata-kata tersebut mengatakan bahawa teruk betul mak dengan ayah budak ni. Macam manalah dia besarkan anak dia ni kan, sampai anak dia pun tak rindu dengan dia apabila berpisah jauh dengan ibu dan ayahnya. Kemudian Kogoro Maury telah memberitahu kepada Ran Maury bahawa bukankah budak ini kita ambil daripada Profesor Agasa. Maka dia mengarahkan Ran Maury untuk meminta nombor telefon kedua ibu bapa Conan Edogawa daripada Profesor Agasa sekurang-kurangnya untuk menghubungi kedua ibu bapa Conan Edogawa dan memberitahukan keadaan Conan Edogawa kepada ibu bapa Conan Edogawa. Conan Edogawa pada saat dan ketika itu sangat-sangat cemas dan cuak lah. Sebab ialah Conan Edogawa ni kan Shinichi Kudo dan mak ayah dia adalah Yukiko Kudo dan Yusaku Kudo. Dan pada saat dan ketika itu, dia tak bagi tahu pun lagi Yukiko Kudo dan Yusaku Kudo bahawa dia sebenarnya adalah Shinichi Kudo yang telah pun mengecil. Jadi, siapa yang dia nak suruh berlakon jadi mak dengan ayah dia ni? Macam mana dia nak jawab dekat Ran Maury dan juga Kogoro Maury? Bahkan pada saat dan ketika itu, Conan Edogawa siap fikir lagi. Habislah aku kali ni. Kali ni memang akan terbongkar lah bahawa sebenarnya aku ni selama ni menipu mereka berdua. Kemudian, dalam keadaan Conan Edogawa yang cuak dan takut itu, tiba-tiba datanglah seorang perempuan mengetuk pintu agensi Detektif Maury dan mengatakan kepada Ran Maury bahawa dia sebenarnya adalah ibu kepada Conan Edogawa. Ran Maury yang mendengarkan kata-kata tersebut terus memberitahu Kogoro Maury dan Conan Edogawa bahawa dialah orang yang sedang mereka nanti-nantikan, iaitu ibu kepada Conan Edogawa. Conan Edogawa yang mendengarkan hal tersebut terus terkejut dan mengatakan bahawa tidak, perempuan itu adalah seorang penipu. Kemudian, perempuan yang hadir tersebut menunjukkan identitinya kepada Ran Maury dan Kogoro Maury dengan mengenalkan dirinya sebagai Fumio Edogawa dan mengatakan bahawa reaksi Conan terhadap dirinya adalah disebabkan oleh Conan telah pun marah kepada dia dan suaminya yang meninggalkan Conan di Jepun terlalu lama setelah berpindah ke overseas. Maka daripada itu, dia pun telah meminta izin dengan Kogoro Maury dan Ran Maury untuk membawa Conan Edogawa bersama-samanya sebagai seorang ibu dan anak. Ran Maury dan Kogoro Maury yang telah melihat bukti yang ditunjukkan oleh Fumio Edogawa terus membenarkan Conan Edogawa untuk pergi bersama-sama dengan Fumio Edogawa. Sebelum berundur, Fumio Edogawa ada bagi tahu dekat Kogoro Maury yang nanti dia akan bagikan duit dekat Kogoro Maury sebagai balasan atas kebaikan menjaga anaknya selama ini. Yalah, kita semua tahu kan Kogoro Maury ni kalau dengar duit memang yelah, dia ni tak boleh dengar bab-bab duit ni. Memang dia terus setuju dan terus bergembira. Daripada sedih pun, terus tukar mood dia. Daripada nak marah pun, terus tukar jadi happy. Kemudian, setelah daripada itu, Conan Edogawa apabila berada di atas kereta bersama-sama dengan Fumio Edogawa, terus bertanya kepada Fumio Edogawa, siapakah engkau sebenarnya? Kerana ibu aku adalah... Masa Conan Edogawa kata ibu aku adalah,
Fumio Edogawa terus menyambung, ibu engkau adalah Yukiko Kudo yang merupakan seorang pelakon yang terkenal pada usia 19 tahun. Kemudian telah berkahwin dengan Yusaku Kudo, seorang penulis yang terkenal pada usia 20 tahun. Dan kemudian telah melahirkan seorang anak yang bernama Shinichi Kudo. Dan engkaulah Shinichi Kudo. Mendengarkan kata-kata Fumio Edogawa itu, Conan Edogawa sangat-sangatlah takut dan risau kerana dia berfikir bahawa Fumio Edogawa tak lain tak bukan melainkan adalah seorang daripada ahli The Black Organization. Dan mendengarkan kata-kata Fumio Edogawa tersebut, Conan cuba untuk melarikan diri. Setelah diacu pistol oleh Fumio Edogawa, Conan akhirnya menepis pistol tersebut dan menekan minyak kereta tersebut sehinggalah berlaku sedikit kegawatan ataupun kecemasan sedikit. Maka Conan pun berjaya untuk melarikan diri daripada Fumio Edogawa. Setelah melarikan diri daripada Fumio Edogawa, Conan pada mulanya berfikir untuk kembali kepada Ran Mauri dan Kogoro Mauri. Tapi memandangkan keadaan terlalu bahaya, dia akhirnya membuat keputusan untuk pergi ke rumah satu-satunya orang yang mengetahui identiti sebenarnya, iaitu tak lain tak bukan adalah rumah milik Profesor Agasa. Kemudiannya, Fumio Edogawa yang telah kehilangan Conan Edogawa tadi, kita dapat tengok ada satu scene di mana Fumio Edogawa sedang bercakap telefon dengan seseorang, dan dalam perbualan telefon tersebut, lelaki tersebut mengatakan bahawa tidak ada tempat lain Conan Edogawa akan pergi, melainkan satu tempat sahaja. Kemudian, semasa Conan Edogawa sedang menunggu ketibaan Profesor Agasa yang tak pulang lagi ke rumahnya, tiba-tiba apabila dia melihat kelibat Profesor Agasa dari jauh dan cuba untuk menghampiri Profesor Agasa, secara tiba-tiba Fumio Edogawa sekali lagi hadir di belakang Conan Edogawa, entah daripada mana datangnya, kemudian menutup mulut Conan Edogawa dan hidungnya, menyebabkan Conan Edogawa akhirnya tertidur dan pingsan buat sementara waktu. Apabila setelah menyedarkan diri, ternyata Conan Edogawa telah pun berada di satu rumah yang lain yang dia sendiri pun tak tahu di manakah sebenarnya rumah tersebut. Dan ketika dia tersedak itu, dia melihat bersama-sama dengan Fumio Edogawa ada watak seorang lelaki yang memakai topeng berwarna putih dan memakai baju berwarna hitam. Melihatkan rupa lelaki tersebut, Conan Edogawa sekali lagi berasa cuak dan takut kerana dia menganggap muka tersebut sebagai satu muka yang menyeramkan dan muka yang meragukan. Kemudian, setelah mengintai perbualan perempuan tersebut bersama dengan lelaki tersebut, Conan Edogawa akhirnya telah pun kantoi dan lelaki tersebut menghampiri Conan Edogawa. Kemudian Conan Edogawa berpura-pura tidur kembali dan dia berjaya mendengar perbualan mereka bahawa keesokan harinya pada jam 1 tengah hari, mereka berdua akan bertemu dengan seorang lelaki dan cuba untuk membunuh lelaki tersebut. Dan pada masa yang sama, lelaki tersebut juga mengatakan kepada Fumio Edogawa, jangan kau bunuh budak kecil ni lagi, kerana budak kecil ini adalah satu watak yang penting untuk kajian tentang pil yang telah pun kita hasilkan. Kemudian watak lelaki tersebut juga ada menunjukkan pil kepada Fumio Edogawa. Mendengarkan kata-kata tersebut, Conan Edogawa pun berfikir cara untuk melepaskan diri. Akhirnya, Conan Edogawa telah pun berjaya untuk melepaskan diri dan dia telah berjaya menyembunyikan diri dia daripada Fumio Edogawa dan watak lelaki bertopeng tersebut. Pada keesokan harinya, setelah kedua-dua orang tersebut mencari Conan Edogawa dan tidak berjaya untuk menjumpai diri Conan Edogawa, mereka pun beransur pergi untuk bertemu dengan lelaki yang telah mereka berjanji untuk bertemu. Kemudian, setelah meninggalkan tempat tersebut, Conan Edogawa pun keluar daripada tempat persembunyiannya dan cuba mencari clue-clue yang ada untuk mengetahui di manakah sebenarnya mereka akan menuju. Dan Conan Edogawa setelah berusaha mencari clue tersebut, akhirnya dia pun berjaya menjumpai petunjuk di mana tempat pertemuan lelaki tersebut dan juga Fumio Edogawa dan lelaki bertopeng pada jam 1 tengah hari nanti. Setelah mengetahui tempat tersebut, Conan Edogawa akhirnya berusaha untuk menuju ke tempat tersebut dan akhirnya telah pun berjaya untuk masuk ke dalam bilik tersebut dengan menggunakan helahnya sendiri. Apabila telah berjaya masuk ke dalam bilik tersebut, ternyata mereka yang dinanti-nantikan oleh Conan Edogawa sememangnya ada dalam bilik tersebut, iaitu Fumio Edogawa, seorang lelaki berbadan tinggi yang dijanjikan untuk bertemu, dan juga dengan seorang watak lelaki bertopeng putih yang Conan Edogawa tengok semasa dia diculik pada malam sebelumnya. Conan Edogawa yang telah pun menyembunyikan dirinya dalam bilik tersebut menanti masa yang sesuai untuk menunjukkan dirinya dan menyelamatkan lelaki yang bakal dibunuh itu.
Tapi sayangnya, sebenarnya lelaki bertopeng itu telah mengetahui bahawa Conan Edogawa ada di dalam bilik 301 di Hotel Beka tersebut. Kemudian, lelaki tersebut telah pun memaksa Conan Edogawa untuk keluar dan mengacukan sepucuk pistol ke arah Conan Edogawa. Conan Edogawa cuba untuk menembak lelaki tersebut dengan menggunakan jam pelalinya. Tapi sayang, pada saat dia telah pun pengsan semalam, sebenarnya lelaki tersebut telah pun merosakkan jam yang ada di tangannya. Kemudian, lelaki tersebut telah melepaskan satu das tembakan dan tepat kena ke atas dahi Conan Edogawa. Ternyata itu hanyalah pistol palsu semata-mata. Sebenarnya, watak lelaki tersebut dan watak Fumio Edogawa adalah watak Yukiko Kudo dan watak Yusaku Kudo yang telah pun menyamar sebagai Fumio Edogawa dan juga lelaki bertopeng tersebut. Kemudiannya dijelaskan kepada kita semua bahawa Yukiko Kudo dan Yusaku Kudo setelah pulang ke rumahnya di Jepun, dia telah pun mencari ketiadaan anaknya iaitu Shinichi Kudo dan menyebabkan dia risau. Maka dia pun pergilah berjumpa dengan Profesor Agasa dan Profesor Agasa akhirnya telah menceritakan segala-galanya kepada Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo untuk menghilangkan kerisauan mereka. Maka setelah mengetahui rahsia tersebut, Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo pun merancang untuk melaksanakan kes Conan Edogawa kidnapping case ni dengan tujuan untuk memberitahu kepada Conan Edogawa ataupun Shinichi Kudo yang mengecil ini bahawa keadaan dia sekarang adalah berada dalam keadaan yang bahaya. Nasib baiklah kali ni yang colek ni adalah mak dia dan ayah dia yang menyamar dan juga dengan bantuan Profesor Agasa lah kan. Tapi cuba bayangkan macam mana kalau orang lain yang betul-betul colek dia. Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo memberitahu hal tersebut kepada Conan Edogawa. Bahkan dalam episod tersebut juga, Yusaku Kudo ada menawarkan kepada Conan Edogawa bantuan daripada seorang rakannya yang berkhidmat di Interpol untuk membantu Conan Edogawa menyelesaikan hal tersebut. Tapi Conan Edogawa ataupun Shinichi Kudo macam mana yang kita tahu merupakan seorang yang kalau ada kes memang dia nak selesaikan sendiri kes dia. Maka dia telah pun menolak tawaran daripada ayah dia dan dia memberitahu kepada ayah dia bahawa ini adalah kes dia dan dia sendiri yang akan menyelesaikan kes ni. Maka ayah dia pun tak minta bantuan daripada Interpol. Kemudian Yusaku Kudo dengan Yukiko Kudo ajak juga dia untuk tinggal kat overseas bersama-sama dengan mereka. Sebab dia kata Jepun ni bahaya untuk Conan duduk kat sini kan. Tapi Conan menolak tawaran mereka dan mengatakan bahawa dia lebih suka duduk di Jepun sebab dia nak selesaikan kes dia ni untuk mencari ubat ke atas dirinya sendiri. Maka Yusaku Kudo pun membuat keputusan untuk meninggalkan dia di Jepun dan Yukiko Kudo pada mulanya macam tak terima jugalah. Tapi Yusaku Kudo kata tak apa, buat masa ni keadaan masih lagi baik. Seandainya satu hari nanti dia betul-betul bahaya, kita akan paksa dia jugalah untuk balik bersama-sama dengan kita ke overseas. Kemudian kita dapat tengok Fumio Edogawa yang merupakan Yukiko Kudo yang menyamar telah pun pergi semula ke agensi detektif Mauri dan meminta Ran Mauri dan Kogoro Mauri untuk menjaga Conan Edogawa sekali lagi dengan alasan bahawa Conan Edogawa suka duduk di sini dan tak nak berpindah ke luar negara. Dan kita juga dapat tengok bila dengar benda tu mula-mula Kogoro Mauri macam nak marah kan. Lepas tu setelah Fumio Edogawa ataupun Yukiko Kudo yang menyamar tu memberikan duit sebanyak 10 bilion yen kepada Kogoro Mauri sebagai duit untuk membesarkan Conan Edogawa lah kan, untuk membeli keperluan dan juga sebagai duit upah menjaga Conan Edogawa ni. Hoish, masa tu Kogoro Mauri memang excited habis. Memang dia kata, oi dia sangat-sangat bangga dan dia sanggup untuk menjaga budak kecil yang cute ni. Terus dia panggil Conan Edogawa cute masa tu. Disebabkan oleh telah pun mendapat duit. So, itulah cerita macam mana Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo boleh mengetahui identiti sebenar Shinichi Kudo adalah Conan Edogawa, iaitu mereka berdua mengetahui rahsia ini disebabkan oleh Profesor Agasa yang telah memberitahu mereka, dan tindakan mereka setelah mengetahui rahsia tersebut adalah merancang untuk mencolek Conan Edogawa ataupun Shinichi Kudo yang mengecil ini untuk memberi kesedaran bahawa Shinichi Kudo sekarang berada dalam keadaan yang bahaya dan cuba untuk mengajak Shinichi Kudo tinggal bersama-sama dengan mereka di overseas. Namun Shinichi Kudo menolak hal tersebut dan Shinichi Kudo bahkan menolak tawaran ayahnya untuk memberikan khidmat kawan dia yang berkhidmat di Interpol. Sebab itulah
ramai orang yang tanya, kenapa Conan ni tak bagi tahu je dekat polis, tak bagi tahu dekat FBI, tak bagi tahu dekat CIA yang dia sebenarnya Shinichi Kudo yang mengecil. Sebenarnya, kenapa Shinichi Kudo tak bocorkan rahsia dia ni? Sebab dia sendirilah yang nak selesaikan kes dia. So, jawapan kepada soalan, kenapa Shinichi Kudo tak bagi tahu dekat Akai Suichi, tak bagi tahu dekat Masumi Sera, tak bagi tahu dekat Kir ataupun Mizuna Shirena, tak bagi tahu dekat Babon atau Rei Furuya, tak bagi tahu dekat Detektif Takagi ke, Kogoro Maori ke, tak bagi tahu dekat Inspektor Megure ke, sebab dia sendiri yang nak selesaikan kes dia. Kalau dia bagi tahu dekat pihak-pihak berkuasa, mesti pihak berkuasa akan ambil alih kes tersebut dan dia tak boleh nak buat apa-apa lagi. Maknanya pergerakan dia akan jadi lebih terhad bila kes tersebut telah pun berada di bawah FBI atau CIA atau MPD sendiri. So sebab itulah jawapan kenapa dia tak bagi tahu dekat orang lain rahsia dia ni, kita dah tahu sebenarnya dalam episod yang ke-43 lagi. So tu je lah perkongsian saya dalam video kita pada hari ini. Terima kasih pada korang yang sudi menonton sampai ke akhir video. Sekiranya saya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi